Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini malam ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan fusul fi usul tafsir, yang mana kita bincangkan masih lagi dalam berkenaan dengan tajuk turukut tafsir, yang ini at-tafsir bir-ra'yi, tafsir dengan pendapat. Dan kita dalam tajuk ni macam kita terang itu, dia pecah kepada persoalan-persoalan. Persoalan ketiga yang ditimbulkan adalah, adakah untuk tafsir yang tercela batasan yang diketahui dengannya. Dan kita alhamdulillah daripada apa kita bincangkan itu, kita kata apa yang disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia masalah pendalilan ataupun petunjuk yang diperolehi daripada ayat atau dalil. Di mana timbulnya ada dua kumpulan manusia. Okay, satu yang pertama, orang tu dia jadi rosak fahaman tentang Quran bila dia ada i'tiqad sesuatu perkara, kemudian dia nak bawakan lafaz Quran kepada apa yang dia percaya, apa yang dia i'tiqadkan. Contoh macam dia i'tiqad seperti ahli kalam, maka dia akan cuba bawa ayat Quran daripada fahaman ahli kalam. Okey, dan cara dia macam Syekh Islam Taimiyah rahimahullah sebutkan, pertama dia buang atau tak cabut daripada lafaz Quran apa ditunjukkan lafaz Al-Quran. Mana lafaz Quran tu datang dengan maksud, dia buang maksud tersebut. Sebab tak nak bagi kena dengan dia tak kena dengan apa dia nak. So dia buang lafaz tu. Dia buang maksud dia. Kemudian ataupun dia menanggungkan pada lafaz Quran apa yang tak tunjuk kepadanya. Okey. Dan juga tak dikendaki dengan lafaz tersebut apa yang diorang cuba faham. Okey. So, jadi dia kata kumpulan bahagian ni sebenarnya boleh kata aplikasikan kepada kumpulan-kumpulan ahli bid'ah seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Rafidhah dan juga Sufiyah. Okay, jadi kat sini Ibn Taimiyah rahimahullah dia kata sini, bila diorang punya masalah ni, bila dia bawa pengertian pada dalil, okey, ataupun dia buang maksud dari dalil, perbuatan diorang ni dia kata kadang-kadang mungkin dia tunjuk memang kadang-kadang i'tiqad diorang salah. I'tiqad diorang salah dan diorang bawa maksud kepada Al-Quran tadi dengan apa yang salah diorang dah faham. Maka diorang punya salah tadi pada dua-dua sekali. Salah pada dalil, salah pada pengertian atau madlul. Tapi kalau sekiranya dia kata kumpulan kedua, pada dalil dia salah, pada pengertian dia tak salah. Pasal i'tiqad dia mungkin ada benda yang dia betul, dia percaya tentang Allah Ta'ala atau tentang Islam ni benar, tapi dalil tak kena. Maksud tu bagus, maksud tu sedap, tapi dia salah pada madlul, bukan pada dalil. Dia salah pada dalil, bukan pada madlul. Itu yang kita sebut itu kan. Pada asas dia kata ini dua kumpulan ni mungkin yang tujuan mereka nafikan, penafian atau isbat daripada makna tu batil, maka salah dia dua-dua sekali. Contoh macam Mu'tazilah kan, bila dia nak nafikan Allah Ta'ala masalah arash atau masalah kalam, so dia i'tiqad yang dia ada tadi dah batil. So dia bawa Al-Quran tadi kepada maksud yang dia nak. So batil pada dalil, batil pada pengertian. So i'tiqad dia salah dah. Okey. Jadi kita kata yang tu yang memang dua-dua sekali lah. Jadi yang kedua pula yang mungkin dia ni betul. Dia betul, maksud dia cakap tu betul, cuma pada dalil dia salah pada dalil, bukan pada madlul, pada pengertian. Okay, jadi yang pertama kita dah ambil itu, yang macam kes golongan Mu'tazilah ataupun Jahmiyah, yang mana mereka ni cuba menafikan melihat Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. So dia ambil contoh ayat Quran,
surah A'raf ayat 143, bila Allah Ta'ala kata pada Musa alaihissalam, lan tarani, kan, adni anzur ilaik, kan, Musa minta, wahai Tuhanku, perlihatkan aku nak tengok kepada engkau. Maka Allah Ta'ala kata, lan tarani, kau takkan sekali melihat aku. So orang aplikasikan lan, kita sebut kan, lan untuk selama-lamanya. Memang kalau kita belajar grammar bahasa Arab, ada timbul masalah ni. Sebagai ustaz tu dia kata ini lan nafi abad, dia panggil. Nafi selama-lamanya. Sedangkan dalam Quran Karim dan dalam hadis Nabi, lan itu tak semestinya selama-lamanya. So contoh macam kes yang orang-orang kafir kan ketika dekat dunia ni, dia takkan impikan kematian. Tapi bila masuk hari akhirat nanti, nampak kejadian berlaku di hari akhirat, maka mereka impikan kematian. Bila Allah kata bukan apa, walan yatamannahu abadan, kan. Qul ara'ait qul in kana lakum darul akhirah. Katakan Muhammad pada mereka, kalau kalian ada negeri akhirat, khalisatan min dunin nas, khas untuk kalian, tak ada untuk manusia lain. Fatamannaul maut, impikanlah kematian. In kuntum shadiqan, kamu semua benar. Allah Ta'ala jawab, wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim, takkan mereka impi kematian selama-lamanya. Okay. Dengan sebab apa mereka buat dengan tangan-tangan mereka. Wallahu alim bizzalimin, Allah Ta'ala tahu orang yang buat zalim. So ayat ni macam beri gambaran dia takkan mimpi kezaliman, takkan impi kematian. Tapi bila kita buka surah An-Naba, kan, yauma yaqulul kafiru, ayat terakhir, yauma yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. So dia impi mati. Tadi kat situ guna lan tapi tak maksud. So, okay, kalau orang kata lan tu maksud dia kat dunia, dia macam tu juga lan yang pada Musa punya kisah pun kat dunia. Memang Nabi SAW sendiri pun ajar kepada kita takkan lihat Allah di dunia. Sebab tu para sahabat tanya Rasulullah, dia kata, hal nara rabbana yaumal kiamat, adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat nanti? Bererti Nabi ajar orang apa? Dekat dunia kamu takkan lihat Allah. Habis. Settle ni. Tapi geng-geng ahli kalam, dia kata tak mustahil. Jangan kata tak boleh. Sebab tak mustahil. Allah Ta'ala boleh saja menjadikan apa saja, habis. Dia ngarut lah. Itu kira-kira macam tak mustahil tu, ayat yang sangat dahsyat. Dipakai oleh mereka, ditonggang ke mana-mana saja. Tak mustahil. Tu yang kes apa? Jumpa Nabi, tak mustahil. Kan? Innallaha ala kulli syai'in qadir, dia kata. Habis. Dia hangguk semua sekali boleh dibawa sekali. Ini masalah. Okey, tu Jadi dia daripada ayat yang Musa punya kisah tu, dia buang. Dia kata dia gunakan itu. Tapi bila dia nafikan pula melihat, macam Allah nyatakan dalam ayat surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada hari berkenaan bergembira kepada Tuhannya, ia memandang. So basically dah jelas dalil tu ada, dia buang pula maksud tadi. Yang pertama, maksud tu tak ada, dia letak kat situ. Lan tadi dikata selama-lamanya. Dia pakai kaedah pertama kan, pikulkan pada kaedah kedua, pikulkan kepada nas apa yang tak ada maksud kat situ. Yang kedua pula, maksud tu ada, dia buang. Maksud dia kata nazirah dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Betul lah, dia kata ayat tu betul. Nazirah tapi dengan mata hati. Bila mata hati, tak bertempat lah. Tak adalah tempat, tak ada kedudukan. Ini cara mereka mainkan. Ini contoh yang kumpulan pertama yang Ibn Taymiyah kata mereka ni salah pada dua-dua sekali. Salah pada dalil, salah pada pengertian. Madlul salah, dalil salah. Okey, yang kumpulan kedua kita baca lagi. Okey, baik. Dia kata wa min amsilati khataihim, dan di antara contoh kesalahan mereka, fid dalili la fil madlul, pada dalil tidak pada madlul. Pengertian sedap, best. Pengertian dia maksud dia tak bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi dalil yang dipakai tu tak betul. Disalah pada dalil. Wa huwa kathirun inda sufiyati wal wa'az. Ia banyak di sisi golongan sufi dan juga golongan pemberi tempat kita panggil motivator. Motivator, kan? Wa'az. Zaman dulu ada lah, dia macam ni. Saya ingat kat Yaman pun ada. Orang ni bab belajar tak pandai. Tapi kalau dia khutbah, penuh masjid dia khutbah, jangan datang lewat. Pukul 9 pagi datang boleh masuk. Datang pukul 9:30, awak duduk kat dekat depan dua pagar. Bukan dua pagar, atas jalan raya. Punyalah orang berebut nak datang
kelas-kelas khutbah dia. So ada orang macam tu. Kena dia sedap cakap dia Allah, orang dengar macam kan, rasa tersusuk jiwa. Dia tapi jahil. Sebab tu kadang-kadang bila kita dengar dia panggil pengelipu lara lah. Pengelipu lara. Kat Malaysia banyak kumpulan ni yang tak nak belajar. Kalau dia belajar dia baca katakanlah Matan Arba'in saja, Riyadhus Shalihin saja kan, tak hilang pun masalah. Tapi oleh kerana dia tak nak belajar kan, so hantar pergi Mesir, pergi berenang Sungai Nil. Betul jadi masalah lah kan. Pergi Jordan main salji. Betul lah sekali bila balik Malaysia tak tahu kitab mana nak rujuk. Dia benda ni sebenarnya memang keupayaan baca kitab ni. Siapa-siapa yang lepas daripada balik Malaysia tinggalkan membaca kitab, dia akan hilang keupayaan tersebut. Saya ramai kawan-kawan saya yang kita nasihatkan, tapi ada separuh tu mungkin sibuk dengan penjagaan lah apa. Lepas tu bagi kitab memang tak boleh baca. Kat sana lu baca, boleh baca. Balik Malaysia dia hilang keupayaan tadi. Ini benda yang memang berlaku. Sebab tu bila orang kata macam bila balik-balik, apa ustaz ni tak apa-apa, takkan tak baca hadis. Sebab tu lah. Sebab punca dia. Kedua, kadang-kadang macam kita ni ceramah banyak sangat, tak ada masa nak buat rujukan, nak cek balik. Terutama kalau kita suka ceramah-ceramah umum kan, lagi masalah. Kalau kita akan tersebut hadis-hadis yang tak kita rujuk balik, cek balik. Kita kadang-kadang kawan kita baguslah, dia ada separuh tu dia message, dia kata hadis sahih tidak. So dia nak ceramah, dia kata ini nak pakai bila? Dia kata kejap lagi maghrib kang. Maghrib kang dia bagi tahu kita pukul 6. Tu ada jugalah. Tapi tak apa, kita boleh tolong lah, kita tolong. Dia nak minta tolong, kita tolong, tak ada masalah. Tapi nak fahamkan memang benda tu akan jadilah kadang-kadang. Sebab tu wa'azah, mau'izah, bimbing, para pembimbing. Dia cakap sedap. Bila dia cerita tu, bercakap tu, orang dengar macam Allah kan, terasa dia kat jiwa. Tapi dalam masa sama, kadang-kadang dia bukannya benda cakap tu ada yang betul semua. Motivator antara utama kat Malaysia, lihat motivator lah. Para motivasi, pakar motivasi kadang macam tu lah. Dia akan cerita tak perlu cerita, entah cerita betul tidak. Cerita rekaan pun ada. Kalau kita pula dalam kes masalah bila belajar agama, mengajar Quran Sunnah, ikut kaedah salaf, kita tak boleh tipu. Tak boleh kita reka cerita tak wujud untuk baiki orang. Cerita ni tak ada, tapi nak baiki orang kita cerita. Tak boleh. Sebab tu kadang-kadang kita tapi lah benda ni korang macam isap dadah kat belakang. Minum sikit-sikit. Air lemon saya dapat juga. Okay, jadi masa dia tengok seorang minum. Lepas tu saya sembang, sedap. Okay. So jadi maksud dia kalau ikutkan benda ni, okay, macam ya, niat dia orang baik. Sebagian besar mereka ni niat baik lah. Kalau sufi yang tak batini, kalau sufi yang batiniah, memang dia awal-awal lagi salah lah. Dia akan salah dua sekali. Salah pada maksud, salah pada dalil. Tapi kalau katakanlah dia bukan seorang yang terlibat dengan batiniah. Kadang-kadang saya pelik juga kes batiniah ni. Orang kita suka pergi korek dalam, buat apa? Sebenarnya manhaj asal kita, bila kita ambil Quran, Sunnah, kefahaman para sahabat, takkan masuk benda tu kat dalam Islam. Problem kita ni bila kita kata ada ulama kata, lepas tu kita buat ulama kita, orang ni buat ulama dia, lepas tu kita lagakan. Sampai bila tak habis? Dia sebenarnya Islam ni mudah. Kalau kita menyusahkan diri tu, sibuk buka kitab, baca nak tahu. So dia kata pasal benda ni penting kita tahu cara ahli falsafah. Kes itulah munculnya ahli kalam, pasal nak lawan falsafah, masuk dalam ilmu dalam falsafah, dan sekali wujudkan ilmu kalam. Kononnya nak jadikan logik kepada semua benda yang dapat dalil Quran dan Sunnah, dan logikkan di mana duduk dia. Sampai last sekali nas Quran Sunnah tadi ditolak kerana tak logik dengan ikut akal. Ini masalah kena jaga sikit. Jadi dia kata yang kedua ni, kumpulan tadi lah sufi dan juga golongan para pembimbing kan, dipanggil para dia bersuka bernasihat. Memang kita kata memang diorang ni cakap sedap, tapi kadang-kadang masalahnya dalil tak betul. Okey. Dia kata la fi madlul tafsir ba'd sufiyah. Contoh dia pentafsiran sebahagian golongan sufi. Qauluhu ta'ala firman ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 249. Ayat 249. Dalam ayat berkenaan Allah nyatakan Musa kata Nabi Talut raja yang dilantik oleh
Nabi sesudah Musa alaihissalam, dia berkata pada kaum dia, innallaha mubtaliikum binahar. Allah Ta'ala akan menguji kamu dengan sebatang sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa minum dari sungai tersebut, dia bukan golonganku. Tak ikut aku dah. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi. Kan? Kita kata, kecuali siapa yang satu cedokan dengan tangan dia je. Dia minum, okey, tak apa. Wa man lam yata'amhu fa innahu minni. Dan siapa yang tak rasa sungai tersebut, tak minum air sungai tersebut, dia daripada golonganku. Okey. Ini geng-geng tu dia okay. Tajuk kisah ni kalau kita perhatikan, dia strictly memang kisah tu berlaku physically macam tu. Maksud dia Talut ketika dia nak pergi masuk menakluk Quds, kan, dengan janji pasal dia orang dijanjikan untuk tanah tersebut. Tapi ketika Musa alaihissalam ajak mereka untuk masuk, mereka tak nak masuk. Dan sampai dia kata dalam surah dalam surah Al-Imran, dan surah Al-Maidah, kan dia kata dalam ayat, kalau kita baca Al-Maidah, start daripada ayat 20 sampai 26. Maidah 20-26. Ya, kisah tu kita boleh baca lah. Kan bila Musa AS ajak kaum dia masuk, kan, sampai last sekali kaum dia kata apa? Idhab anta wa rabbuka faqatilah. Pergilah kau Tuhan kau pergi perang, kami tunggu sini. Ketika itu Musa angkat tangan, doa kepada Allah Ta'ala, pisahkan di antara dia, baginda, dengan Bani Israel. Maka mereka sesat di padang pasir selama 40 tahun. Musa mati, diorang tak ada sebelah Musa alaihissalam. Ini ada, saya tengok sebagian orang tu dia kata, ada sebahagian pendapat kata Musa masih bersama diorang. Sekarang Musa angkat tangan, doa minta dipisahkan. So Musa mati dalam jarak satu balingan batu daripada Baitul Maqdis. Nabi kata kalau aku berada di sana, dia ada sahih dalam Bukhari, Muslim. Kalau aku di sana, aku tunjukkan kubur kamu, kubur Musa pada kamu di tepi jalan pada bukit pasir berwarna merah. Maksud dia satu jarak balingan batu daripada Baitul Maqdis. Itu tempat Musa minta dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditanam di situ. Adapun kaum dia 40 tahun pusing dekat padang pasir Sinai, tak keluar-keluar. Dan diorang bukan seorang, ramai. Ini antara dalil yang kita tunjuk yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Amin Syangkiti rahimahullah dalam kitab Adwaul Bayan, ketika dia jawab kepada orang yang tak percaya bahawa Ya'juj dan Ma'juj ada dalam tembok yang terhalang, tak dapat dilihat sampai sekarang. Pasal kan ada kumpulan-kumpulan teori konspirasi kata Ya'juj Ma'juj bersepah dah. Ada campur aduk dah, gaul-gaul dengan kita, dah kahwin dah. Dia kata dah ada dah sekarang ni. Memang tengah hidup dengan kita. Itu kita kata awak Ya'juj Ma'juj ke? Kalau dah semua campur aduk, mana awak tahu mana tu? Sedangkan kita tak, bila dia orang faham macam tu, problem dalam Quran Karim kisah tadi kan. Nak faham kan, dia kata pasal dah ada satellite dah tak jumpa. Ada orang yang cakap macam tu kan. Tapi problem dia sekarang ni, macam mana Allah Ta'ala boleh jadikan Bani Israel, ribuan manusia duduk pada pasir tu, tak ada orang nampak mereka. Tempat orang duduk dekat Gurun Sinai tu, tempat laluan orang daripada Madian turun ke Mesir. So kalau diorang nyalakan api tengah malam, soalan, nampak lah, pasal tak nampak pula? Diorang tak nampak orang, orang tak nampak diorang. Duduk pusing kat padang pasir tu. Musa mati, diorang tak ada sebelah Musa. Terhijab. Macam tu, apa masalah dia kalau dia kata, saya cerita, yang kalau itu boleh auto hijab, kenapa Ya'juj Ma'juj punya tembok auto tak ada hijab pula? Dia diam. Macam betul pula kan? Itu masalah dia. Sebab konsep dia kena faham. Memang diorang ketika tu Allah Ta'ala jadikan. Jadi lepas Musa dah tak ada, ni kisah sambungan. Kalau kita buka Suratul Baqarah, Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan bagaimana Nabi mereka yang selepas Musa, ada kata Yusha' bin Nun, ada kata lain yang mana dia kata kepada kaum dia, bila kaum dia minta untuk diutuskan seorang raja, maka dia kata innallaha ba'athakum lakum Talut malika. Allah Ta'ala dah bangkitkan untuk kamu Talut sebagai raja. Kan ketika tu orang tak setuju sebagainya, tapi ujung tu dia ketika dia keluar. So jadi dalam ketika lintas sungai tersebut dalam surah Al-Baqarah, memang physically berlaku kisah tu, kisah macam tu. Ni bukan metaforik, ni bukan bayangan, ni bukan kiasan. Memang dengan tubuh badan mereka lintas sungai tersebut, mereka minum sebagainya. Cuma, okey,
Ayat surah Al-Baqarah tu lah. Ayat yang ke 249. Kalau dia start mula 246 kisah tu. Okey. So dia kata okey, al-ayah qala, dia kata ada sufi, sebahagian sufi terjemahkan ayat ni. Dia kata apa? Hadhil ayatu, ayat ini, masalun, satu perumpamaan. Darabahullahu lid dunya. Allah Taala buatkan dia untuk dunia. Allah Taala jadikan perumpamaan sungai itu macam dunia. Fashabbahallahu bin nahar. Maka Allah Taala serupakan sungai itu dengan serupakan dunia ni macam sungai berkenaan. Wasyaribu minhu bil ma'ili ilaiha wal mustakthiri wal mustakthiru minha. Dia kata maka ada orang yang minum yang bongkok kepada sungai tadi dan banyak minum dari sungai tersebut. Ini orang yang kejar dunia bermati-matian lah. Okey. Kemudian wa tariku li syurbihi bil munharifi anha wa zahidi fiha. Dan ada orang yang tinggalkan, tak nak tengok langsung dekat sungai tersebut. Berpaling daripada sungai berkenaan dan zuhud, tak nak pada sungai berkenaan. Kemudian yang ketiga, wal muqtarifu biyadihi ghurfatan bil akhiri minha qadral hajati. Dan orang yang mencedok dengan tangannya satu cedokan, itu ambil daripada dunia tadi ikut kadar keperluan. Wal ahwalu thalathatu 'indallahi mukhtalifatun. Dan keadaan-keadaan tiga tadi di surah Ta'ala berbeza-beza. So maksud dia, diorang kita macam macam betul lah pula. Perasan tak? Memang kat dunia ni kalau kita perhatikan balik, betul tak? Manusia ni ada yang gila dunia. Tak dapat dunia jadi gila. Kan dia bermati-matian kan, sibuk duit kan. Kalau perempuan dia akan ada mindset manusia ni tu, dunia. Celik mata dunia, petang dunia. Tak ada benda berkaitan Allah Ta'ala langsung. Kehidupan dia. Tak ada persiapan untuk mati. Ini bersepah lah, terutama bawah 40 kot. Bawah 40. Kebiasaannya. Sibuk, kejar dunia kan. Nak buat apa, nak tukar motor, nak tukar kereta, nak sekian kan. Apa benda nak pakai, apa benda nak sekian. Dia sibuk macam dunia. Betul, ada orang yang kan, ambil dunia ikut kadar hajat, berpada-pada. Betul? Betul, ada orang yang tak nak dunia langsung. So dia kata ini perumpamaan Allah Ta'ala buat untuk dunia ni dengan sungai tadi. Walaupun sebenarnya kisah tadi yang kata-kata tolut kepada tentera dia is physically, bukan berkenaan dengan metaforik, bukan berkenaan bayangan, bukan berkenaan isyarat. Memang realiti, memang diorang jadi macam tu. Dia ajak pergi perang, memang diorang lintas sungai tersebut. Dan bahkan bukan perumpamaan. Kat sini berkata, qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, qultu, aku berkata, ma ahsana hadha, alangkah bagusnya ini, laula ma fihi min at-tahrif fi at-ta'wil, kalaulah bukan kerana apa yang ada dalamnya penyelewengan dalam takwilan, wal khuruj 'anil zahiri, dan lari atau keluar daripada zahir. Sebab ayat tu zahir, kisah tu diceritakan perbualan di antara Talut dengan tentera dia. Tak ada dekat situ simbolik, tak ada dekat situ apa yang tersembunyi. Tak ada. Memang purely dia cakap macam tu. Dia kata jangan minum, habis cerita. Memang sungai-sungai betul, bukan sungai bayangan dunia. Tapi diorang baca, bunyi sedap kan? Macam manusia ni macam inilah. Tu kan kita dengar geng-geng ni. Geng-geng yang tafsir macam ni, kalau kita perhatikan balik, sedap. Ada sebenarnya dengar seorang ustaz tu, dia tafsir. Dia kata apa? Dia baca ayat surah Al-Baqarah 177. Dia kata apa kan, ayat berkenaan bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu kamu hadap wajah kamu ke timur atau ke barat. Walakinnal birra, tapi kebaikan itu adalah man amana billah wal yawmil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Orang yang beriman dengan Allah, para malaikat, hari akhirat, para malaikat, kitab dan nabi. Kemudian wa atal mala ala hubbihi, dan diberikan harta dia walaupun dia sayang. Ini terjemahan betul Tahu ustaz tu kata apa? Dia kata wa atal mala ala hubbihi, dia beri harta macam hobi. Kita orang dengar macam apa sahaja ustaz ni? Beri harta, maksudnya dia biasa sangat berikan harta tadi, rajin bersedekah sampai macam hobi. Dia seronok memberi harta. Sedangkan ayat tu terang-terangan orang tu lawan nafsu dia.
Dia sayang harta tu. Macam kan Nabi pernah sebut, sedekah paling mahal, kan, bila para sahabat kata ayu sadaqati azam, manakah sedekah paling besar? Kan Nabi kata anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Engkau sedekah paling besar ni, engkau sedekah dalam keadaan kau sihat dan kedekut. Tarjul ghina wa takhshal faqra. Engkau harap jadi kaya, kau bimbang jadi miskin. Ketika itulah keluar duit tu, itu paling mahal. Tapi wa talma ala hubbihi. Dia beri harta macam hobi. Kita macam apa hal ustaz ni? Pasal dia beri harta tiap-tiap hari dia bagi sampai last sekali kan, rasa macam tak ada apa benda pun, dia seronok bagi harta. Macam salah ni. Kita pandang salah ni. Tapi gian audience yang dengar, akak-akak macam makcik, oh seronok betul. Masya Allah, tak pernah dengar tafsir ni. Salin dah. Seronok sangat. Ha? Tahulah. Itu tajuk lain. Dia ala hobi lah. Lama-lama tadi hobi apa benda Allah Alam. Tapi saya macam tak ada. Atau macam Nu'man Ali Khan, dia pernah buat sekali. Saya itu depan mata saya lah, saya tengok di televisyen kan. Dia tertafsirkan kan, apa ayat surah Al-Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kan. Kamu takkan mencapai kebaikan sampai kamu infak dari apa kamu sayang. Tiba-tiba dia kata al-birru al-barru. Birru kebaikan tu adalah barru daratan. It's like you are swimming towards the safety. Oh pula kita macam tang mana pula benang laut. Saya macam apa ni kan. Ini kadang-kadang masalah. Bagi orang yang tak belajar tafsir, kita macam, wish, dahsyat ustaz ni kupas. Dia kupas. Apa dia kupas ni? Durian jadi nangka. Ni bukan, ni magic tau. Durian jadi nangka. Berbeza, pasal benda tu tajuk dia jelas. Pasal balik pada asal. Selagi mana tak ada kekeliruan di kalangan para sahabat tentang pengertian satu perkataan, zahir dia itulah yang dikendaki. Awak jangan pergi cari tafsir batin, tafsir dalaman atau isyarat yang diberi pada ayat tersebut. Kita dengar apa hal ni kan? Birru al-barru. Ustaz Yunus tambah burru gandum. Burun gandum, birrun kebaikan, barrun daratan. Actually benda tu ada dia root word yang berbeza. Tapi kebetulan dia baroro macam ni lah qala. Qala, kalau saya kata qala, maksud dia apa? Okey. Dia ada satu bidalan nak ajar grammar pada pelajar. Man qala Allah faqad kafar. Man qala Allahu faqad kafar. Man, siapa? Qala, berkata, qala Allahu faqad kafar, maka dia telah kafir. Orang macam gila ustaz kan, tiap hari qala Allah kan. Imam pun mimbar. Sebab apa? Qala yaqulu atau qala yaqilu. Qala yaqulu berkata, qala yaqilu tidur qailulah. So siapa kata orang tidur qailulah, kafir lah. Man qala Allahu faqad kafar. Memanglah. Barang siapa kata orang tidur qailulah, dia kafir lah. Takkan nak kata Islam lagi. Faham? Dia bunyi sama. Tapi jangan awak pergi campur-campur aduk kan suka hati. Itu masalah sekarang ni, macam kes ni kan yang disebut kat sini, bunyi tu sedap. Dan banyak sebenarnya kes kat sini yang kita perhatikan, geng-geng apa yang tafsir apa, contoh macam rahsia huruf ba, huruf ta, huruf jim, rahsia huruf dipanggil. Pernah dengar? Tak pernah dengar? Geng-geng rahsia huruf. Dia orang ni dia bawa benda tadi sebab modal dah habis. Ajar baca Quran saja sedap, dah habis dah. So apa lagi nak ikat orang? Apa lagi nak ikat? Dia bawa lah benda pelik ni. Yang akak-akak pun, sorry nak cakap, memang betul akak-akak. Memang akak-akak lah rajin datang kelas ini. Penuh dewan. Penuh dewan. Dengar je rahsia huruf ta, bersepah datang. Bukan. Dia suka benda yang luar biasa. Sebenarnya agama ni bukan luar biasa. Awak kena belajar luar biasa bawa pandai. Tak. Bukan macam tu cara dia. Jadi inilah realiti yang berlaku dalam masyarakat kita. Sebab tu yang geng-geng wa'az tadi kan, terpaksa cari site mana. Kalau cerita tafsir,
Ibnu Kathir dia punya cerita tadi, bersepah-sepah ustaz boleh baca benda tu. Ustaz ni boleh bacakan kitab. Ramai orang boleh bacakan kitab. Tapi dia kata kupasan tadi. Ulasan tadi. Yang tersendiri, yang halus, yang tak dapat dilihat. Macam ni lah. Itu yang kata Imam Qurtubi, dia kata apa? Alangkah indahnya, alangkah baiknya ini kalaulah tidak apa yang ada padanya daripada penyelewengan dalam takwilan atau tafsiran, keluar daripada zahir. Lakin maknahu sahihun min ghairi hadza. Tapi pengertian dia betul lah daripada kalau bukan dalil ini ada pengertian lain. Maka realiti hidup kita nampak macam itulah. Manusia ni pecah pada 3 kumpulan tadi. Manusia yang berpada-pada dengan apa yang ada, manusia yang tamak haluba, manusia yang tak nak langsung, tak kisah dengan dunia ni ada ke tidak. Memang manusia pecah macam tu. Tapi ia bukan daripada ayat tadi dipelajari. So dia salah pada apa? Dalil. Pengertian betul, tapi dalil salah. Ini tajuk dia. Pasal dia bukan macam kumpulan pertama yang kita bincangkan. Okey. Wa qad yakunu khata'uhum fi dalil wa badal kadzalika. Okey. Dan kadang-kadang boleh jadi juga dia kata kesalahan mereka pada dalil dan madlul serentak. Maksud betul tapi dua-dua salah. Kastidlali ba'dul mutasawwifati bi qaulillahi ta'ala urkud birijlik. Ini apa dalam ayat surah belakang. Okey. Ayat surah Sad 42. Ini kisah Nabi Ayub. Urkud goncanglah kan birijlika dengan kakimu. Ketika nak dia disembuhkan tu, ada pergerakan disuruh dia buat. Ya, ini goncangkan kaki. Tiba-tiba dia orang yang sufi kata apa? Dia kata dalil kisah Nabi Ayub tu ala jawazir raqsi, ke atas keharusan menari. Kerana Nabi Ayub disuruh goyang kaki, goncangkan kaki dia untuk jatuhkan ulat yang kat kaki dia tu. Ketika diberikan minuman kan, dan dibasuh kawasan badan dia sakit. Ketika tu digoncang kaki, disuruh goncanglah kaki kau. Lepas tu dia orang berkata, ini tengok, inilah dalil bahawa boleh lari. Macam kita dengar lah geng-geng ni apa, berdalilkan kisah Ja'far bin Abi Talib. Bila Ja'far bin Abi Talib pernah, hadis tak sahih, Ja'far bin Abi Talib pernah Nabi puji dia. Nabi kata anta minni wa anna minka. Engkau dari aku dari engkau, maksud serupa. Memang ada orang-orang yang di kalangan para sahabat kita sebut itu mempunyai keserupaan dengan Nabi. Wajah dia ada iras. Ja'far bin Abi Talib antara yang punya iras dengan Nabi SAW. So Nabi pernah puji dia macam tu, dia happy, dia terlompat-lompat. Walaupun kisah tak sahih. Tapi kalau sahih sekalipun, ia bukan dalil untuk zikir menari. Yang ini kata tengok dia menari depan Rasulullah. Tang mana awak kaitkan? Tang mana kita kaitkan? Macam juga orang kata zikir berjemaah boleh. Sebab apa tengok Allah Ta'ala firman dalam Quran, allazina yadhkuruna Allah. Orang-orang yang berzikir mengerti Allah Ta'ala. Orang ramai-ramai dia kata. So jadi kena ramai-ramai lah baru betul. Itu bukan dalil dia. Salah maksud, perbuatan dia buat salah. Salah dalil, dua-dua sekali. Ini banyak berlaku. Saya kadang dia berdalilkan macam ni, pelik lah. Bab-bab ruqyah pun ada macam ni. Gunakan dia ambil ayat Quran tapi maksud tadi bukan itu, dia letak pada tempat dia nak. Bahkan dengan salah sekali lah, dengan salah akidah lah macam ni kan. Ada pula sibuk kata apa boleh menari sebab Nabi Nabi Ayub disembuhkan, kita suruh goyang kaki, masa dia adalah menari, maka menari boleh. Ini masalah baik. Okey, so ini kumpulan pertama. Kumpulan pertama yang macam dikatakan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah, orang yang ada dia punya pahaman, kemudian jumpa ayat Quran, lalu dia akan sama ada dia buang dari ayat Quran tadi apa pengertian supaya serupa macam kehendak dia, ataupun kalau ayat Quran tak kena, dia tambah pengertian yang ayat Quran tadi tak bawa. Bukan itu ayat Quran tu datang, tapi dia bawa ke situ. Macam kalimah wasilah. Kan wasilah dan Quran. Dia kata wasilah tu tawassul lah tu. Macam juga ayat itulah kita jumpa yang sebut tentang apa? Ulaika al-mu'minuna haqqan. Mukmin yang hak. Itu mukmin ada hakikat. Ilmu hakikat lah ni. Dia tak ada kaitan. Jadi macam contoh salah tafsiran ni daripada dulu diturunkan sehingga sekarang. Kalau anak murid dia belajar tafsir yang betul, anak murid dengan garu kepala.
Tok guru aku dapat mana ni? Kalau anak murid belajar. Anak murid pun tak belajar, kekal lah benda tu. Turun-temurun. Sampai jadi jampi. Lepas tu dapat jampi dari tok guru, gigi tak ada, fa jadi pa. Nak cerita kan turun-temurun, betul kan? Saya ingat dulu ada satu buku. Bapak saya rahimahullah. Zaman dia jadi pulutan tu pun, mungkin ada mentera-mentera dia ambil. Dia tulis dalam buku mentera tu, daripada abang ni, daripada pakcik ni, daripada orang sekian, Said ini, bagilah mentera-mentera tu. Untuk apa. Saya tengok buku tu. Kan? Lepas tu ada dalam tulisan tadi, Pak Iza. Saya macam, apa pasal Pak Iza? Rupanya bukan. Tok guru dia kata, saya tak siap saya lah, orang yang bagi mentera tu, gigi tak ada. Bila gigi tak ada, anak murid salin bulat-bulat ni. Pak Iza. Ni betul ke kan? Kita pun gagau kot pasal tok guru kita buat jadi. So nak tulis, kita kena tulis serupa macam dia cakap. Kalau dia kata Faiza, Faiza, kita faham lah. Falamma. Okey lah, datang gigi tak ada. Kita kan tukar dia kan tak jadi ni. Sebab ada orang kan ada ayat kan. Kalau tak betul sebut tak jadi. Saya ingat tapi time tu mungkin Ustaz Ismail Kamus rahimahullah kan. Dia mungkin buat lawak kot. Dia kata baca ayat ni untuk terang hati, untuk anak dengar cakap. Kalau tak jadi, baca 10 kali. Tak jadi, 100 kali. Tak jadi, 1000 kali. Tak jadi juga, salah makhraj lah tu. Dia buat lawak dalam video tu. Kadang-kadang orang salah makhraj. Banyak orang kita kadang, sebab tu dalam bab berdoa mendapatkan pemakbulan, Allah tak pernah ikat kita dengan something. Cakaplah bismillah, ya Allah aku susah, ya Allah tolonglah aku. Cakaplah, apa masalah dia? Tapi tak ada, awak tak baca ayat ke? Ayat apa? Jadi bab tu masalah sebenarnya. Masyarakat kita ni bila selamat daripada suatu benda mesti ada ayat dia baca, mesti ada amalan. Saya ingat dulu sekali kot, ada hamba Ta'ala. Dia ni kira budak ni atuk dia kot, ada pondok kat belah pantai timur. Tu dia belajar UIA, datang Yaman. Lepas tu dia datang Yaman, kita brainwash lah. Brainwash kan. Dia dah start ikut kita. Lepas tu kan dia banyak benda lah dia tanya kita jawab kan. Kita kata beli kitab ni, dia beli. Kitab ni beli kan. Hari dia nak balik, tapi cerita dia seperbualan timbul sebab saya dapat tahu cerita apa jadi ketika dia balik. Dan dia cerita balik lepas tu. Masa dia ketika nak balik, dia sampai ke airport. Lepas tu dia punya kilo lebih. Nak bayar duit tak ada ni. Duit tak ada. Lepas tu dia kata kan, pasal dia cakap saya, dia kata minta ayat. Apa ayat nak buat untuk dapat pertolongan sebagainya. Saya kata tak ada pun. Saya kata ada kawan kita seorang lapar, ya Allah aku lapar. Tiba-tiba orang ketuk pintu, bagi duit. Ya serius. Ya Allah aku lapar, datang orang ketuk pintu, bagi duit. Ni duit asrama. Duit dia universiti bagi. Dia suka beli kitab. Dia pergi makan, dia beli kitab. dia dapat kan, dia beli kitab pula. So cerita kan, saya kata macam tu. Jadi budak ni, dia minta saya ayat. So dia kata, tok guru kita semua ada amal ayat. Saya kata tak perlu pun. Saya cerita kisah yang kawan tadi lah. Dia minta, ya Allah, Allah tak nak bagi. Tiba-tiba dia cakap, saya pun dapat ketika hari saya nak balik. Dia cerita lah, access luggage tak boleh buat apa. Lepas tu dia kata, ya Allah aku nak balik, kan duit aku tak ada. Jadi tiba ada orang Arab tepuk bahu dia, Arab sembang dengan dia. Arab tu buka duit, baik duit, dia kena bayar $120. Arab tu bagi $200. Betul tak sebelah? Tak ada kata macam nanti jumpa KL. Serius. Saya kata engkau baca apa? Tak ada baca apa. Saya doa, ya Allah. Memang itulah saya kata, itulah jalan dia. Tak pernah ada kena ayat baca tentu. Tak payah nak ambil ijazah Dikir itu, dikir ini, apa hal? Saya kata, ya Allah, Allah dengar kita punya doa. Allah tahu rayuan kita. Apa masalah dia? So dia jadi macam, kayaknya tu tak payah. Saya tak payahlah. So dia budak ni memang ada amal pelik-pelik. Amalan pecah telur dalam cawan. Ya, baca ayat tentu. Kalau barang hilang, pecah telur, putih telur tu nanti akan rupa orang yang ambil. Dia kata boleh ke buat? Saya kata ayah buat lah. Saya kata nanti kau mati, nanti orang cari kau juga. Kan satu hari nanti kau mati, duk tolong orang macam tu. Satu hari kau mati, nanti orang kata macam, kalaulah Hanif ada lagi, mesti boleh tolong aku. Kan last sekali orang tak ingat Allah Ta'ala, kau punca. Saya kata ni benda-benda pelik. Kadang-kadang manusia yang tak tahulah, seronok macam mana. Pelik. Baik. Okey, itu pertama, kumpulan pertama.
Dia tak maksud, lari maksud sebab dah ada i'tiqad. Asani yang kedua, man fassara al-Qur'ana bi mujarradi ma yasughu an yuridahu man kana minan natiqina bi lughatil arab bi kalamihi min ghairi nazari ila al-mutakallimi bil Qur'an. Okey. Dia kata yang kedua ni adalah sesiapa yang menafsirkan Quran dengan semata-mata apa yang harus untuk dia inginkan dari kata-kata dia. Misalnya dia cakap macam ni, dia nak maksud tu macam ni dia cakap. Okey? Dia kata dia inginkan dengan kata-kata dia siapa yang orang bertutur dengan bahasa Arab. Maksud dia orang Arab memang digunakan macam ni. Maksud dia tak kisah berkenaan masalah makna syarak. Dia perlu makna bahasa sudah cukup. Sebagi dia, maksud dia kalau dah orang Arab pernah pakai, maka itu dah boleh pakai. Maksud dia kata ni dekat sini kan, dia kata siapa yang semata-mata dia menafsirkan Quran dengan semata-mata apa yang harus untuk dia inginkan, yang dia inginkan, sesiapa yang diinginkan ia sesiapa yang bertutur dengan bahasa Arab. Maksudnya as long as orang Arab ada cakap, maka terus dia kata boleh pakai. Ya. Bi mujarradi, dia kata mujarradi ma yasughu an yuridahu man kana minan natiqina bi lughatil arabi bi kalamihi min ghairi nazari ila mutakallim bil Quran, dengan tanpa dia pandang pada siapa yang bercakap dengan Quran. Okey. Al-munazzalu al-munazzalu alaihi, bukan ta tu tak ada. Al-munazzalu alaihi wal mukhatabu bihi. Dia tak tengok kepada Nabi, tak tengok pada para sahabat. So balik pada asal, sebab bukan hanya kadang-kadang orang buka kamus, ada orang kita yang saya cerita kan, yang dia buka apa kamus bahasa Arab. Dia pandai pakai kamus bahasa Arab. Tapi bila dia buka kamus tadi, dia lupa sebenarnya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedudukan para sahabat. Tak pandang pada siapa yang bacakan Quran tadi. Sebab kita tahu bahawa sebenarnya Al-Quran ini Nabi terima dua-dua sekali. Dia bukan terima hanya bacaan. Nabi terima juga apa? Pengertian. Dua-dua sekali Allah Ta'ala bagi. Ya. Kan? Summa inna alaina bayanah, ke atas kami penjelasannya. Nabi dapat dua-dua sekali. Orang kita ni dia anggap macam Quran ni dapat macam macam tepung kosong. Tepung kosong. Jadi siapa-siapa nak bentuk, terpulang pada dia. Awak pakai buat canai, awak buat ni, terpulang. Dia tak rasakan benda berkenaan, perlu tengok kepada apa yang Nabi maksudkan atau Nabi terangkan. Ini sangat bahaya. Ni kadang-kadang ada orang zaman kita sekarang ni tak pandai bahasa Arab pun, tapi perasan dia pandai bahasa Arab. Serius. Kan? Cakap, kita bagi ayat lain, dia tu gagau. Di situ yang saya cerita dulu ada seorang bekas Jusasi. Dia cakap jawatan dulu. Jusasi apa benda? Jawatan kerajaan tinggi Saya ada mungkin ada allowance sampai langsir rumah pun diganti di kerajaan. Betul. Dia pegawai kerajaan kita ni, dia pangkat tu Jusasi, dia ada yang dapat driver, dapat yang rumah dapat sekian, ada yang dapat sampai pekebun, ada yang dapat sampai langsir rumah pun diganti. So dalam pun kerajaan ganti. Nak cerita kan. Jadi dia kata dia tinggalkan semua sekali kerjaya dia sebab nak terlibat dengan Quran. Tapi bila kita dengar dia bercakap, pelik. Kan dia terjemah, dia kata Quran ni telah ada wireless telecommunication. Saya cakap, tang mana? Dia baca wadzariyat darwa falhamilat biqra. Tu ayat tentang wireless telecommunication lah tu. Memang saya kata dengan dia, bang, tajuk ayat Quran ni bila hamba tak faham, kan, contoh Allah tak sumpah dengan apa? Sumpah dengan apa Torik tu apa? Siapa Torik tadi? Yang mengetuk tu siapa? Tapi Quran sebut bintang mana? Tak tahu tak apa. Wal asri, demi masa atau demi waktu asar. Tak tahu tak apa. Sebab balik pada asal, Allah Ta'ala boleh sumpah dengan siapa saja atau apa saja makhluk dia. Tapi kita hanya bersumpah dengan nama Allah Ta'ala saja. Saya kata dengan dia, abang tak perlu bimbang, tak faham pun tak apa. Dia pula kata yang mutasyabihat adalah iman sebenar. Saya jahat waktu tu ada kawan kita, Zulfikar. Zulfikar sebenarnya nak rekod. Silap saya tak bagi rekod. Zulfikar nak rekod dulu tu. Bukan pakai kamera nak rekod. Saya kata ya. Waktu dia duduk datang even dia pernah datang kacau Ustaz Qamar rahimahullah. Waktu hari Sabtu Ustaz Qamar datang mengajar, dia datang tanya soalan-soalan tafsir lah.
Tu dia jumpa saya. Jumpa saya tu dia kena marah. Dia kata dengan dia, abang dapat mana? Dia kata ni saya kajian saya, research saya. Jadi dalam kes dia macam kisah ni. Maksudnya dia sibuk tengok dengan apa orang Arab pernah cakap dengan kalimah tadi. Dia tak nak tengok kepada Nabi, dia tak tengok para sahabat. Sedangkan macam dia kata sini kan, dia tanpa melihat pada yang berkata-kata yang Quran, yang menurunkan kepadanya, dia turunkan kepada atasnya Quran, diucap kepadanya Quran. Dan juga orang mula bahasa nuzul dan nuzul, perkara-perkara yang berkait dengan penurunan Quran tadi, kisah tempat turun, atas siapa yang terlibat, kenapa Allah turunkan ayat berkenaan, apa sebelum daripada turun ayat Quran tadi, apa hukum yang ada. Dia tak nak. Dia buka kamus. Tapi cerita kelakar dia, bila saya kata dengan dia, bang, kamus abang buka ni kan dengan hadis Nabi tua lagi tau. Kamus abang buka ni baru je berapa tahun. Hadis Nabi lagi awal dari tu. Abang boleh tinggalkan hadis Nabi, abang saya buka kamus. Saya kata. Sebab dia kata pasal kita lupa. Dalam kamus yang sekarang ada dalam masyarakat orang Arab contohnya kan, kamus tadi anda kena faham, dia ada kalimah yang tak pernah digunakan oleh orang Arab. Contohnya macam Nawawi kan, asal Nawawi tu maksud dia orang di kampung Nawa, Nawawiyun kan, dia kampung. Tapi kalau sekarang ni Nawawi tu nuklear, kumbulah Nawawiyah, bom nuklear. Faham tak, penggunaan kalimah tu dah bertukar. Awak sebut Nawawi tu dah jadi lain, bukan maksud asal yang dipakai oleh orang Arab. Dia asal orang Arab cakap je dia pakai, asal Arab dia pakai. Dia lupa sebenarnya perkembangan bahasa dalam satu masyarakat tadi. Ada benda yang tak pernah dipaham macam tu dipahami. Contoh macam zarrah, misqala dzarratin. Banyak orang zarrah tadi dia ingatkan zarrah ni atom. Memang zarrah tu sekarang dipakai untuk kalimah atom. Tapi problemnya zaman Nabi mana ada atom. Istilah atom tak dipakai. Zarrah tu sebenarnya semut merah berwarna kecil, yang merah kecil, berwarna merah yang kecil, yang melintas badan, punya adalah ringan sampai tak rasa. Itu zarrah, misqala dzarratin. Itu maksud sebenar dia. So, jadi bila kita tinggalkan sebab turun ayat, tinggal sebagainya, dia masalah lah macam ni nak betul tafsiran tadi. So, awak tak tahu sebab turun kenapa. Kepada Allah tak menurunkan tadi, awak tak tengok. Jadi masalah, dia akan start ponder around, dia pusing ke mana-mana tak tahu, tak berhenti. Dia tak boleh berhenti dengan tetap. Maka saya tengok juga ada di komen, dia komen, saya banyak kali sebut dalam ceramah, last sekali saya sebut nama dia. Sekarang saya tak boleh masuk dah dia punya blog. Dia ada blog dia sekarang untuk orang yang dia bagi masuk je. Invite dia. Kalau tak dulu dia buka. Dia 3-4 kali ceramah saya sebut nama dia kan. Saya tak ingat nama dia apa. Something Yong. Ada dia orang ni, orang Malaysia, orang Melayu. Tak ingat nama dia. Tapi dia buatlah benda tu. Wadzariyat dzarwa. Saya kata dengan dia, bang, ni kawan kita Zul. Abang terangkan ni sekarang Quran tu betul dengan cara abang. Terang. Tak boleh pula. Dia tak boleh pula. Saya kata terangkanlah, pasal kalau abang Quran ni dia untuk semua. Maksud dia serendah-rendah manusia yang katakanlah petani yang tak belajar kat universiti, sampailah kepada pensyarah universiti. Dia punya skop ucapan tu kena pada semua. Abang sekali nak cakap dengan siapa? Saya kata dengan dia. So, dia macam ada idea pelik. Tapi punca dia patutlah dia lari, tak nak tengok Nabi punya sabda. Sampai saya ingat ujung tu dia sebut dengan saya. Dia kata, Ustaz kata Nabi Isa ni makhluk. Saya kata, makhluk? Asal bukan makhluk pula? Dia kata apa? Pasal dia kata, kan Isa kalimatullah, kalimah Allah. Dan kalimah Allah kan bukan makhluk. Dia cakap yang tu. Saya macam pandang atas bawah tu. Saya kata, abang ulang balik. Pasal Allah tak sebut dalam Quran. Pasal kalau tengok kalimah itu saja, awak kena tengok juga. Macam Allah kata, Mal Masih Maryam illa Rasulullah. Kan? Ummu Siddiqah. Mak dia seorang wanita yang sangat benar. Kana yakulah ni ta'am. Mereka dua makan makanan. Kalau makan makanan, lepas tu pergi mana? Tandas lah, takkan jadi Tuhan kot. Jadi benda banyak ayat. Macam Allah kata, inna masalan Isa indallah kamathali Adam. Perumpamaan Isa di sisi Allah Ta'ala macam mana perumpamaan Adam. Kan Adam Allah Ta'ala khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Allah Ta'ala ciptakan dia dari tanah, Allah kata jadi, maka dia jadi.
Macam tu perumpamaan Isa. Masih makhluk, tiba-tiba dia tinggalkan ayat-ayat ni, dia ambil just ayat yang dia nak. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Isa ni adalah kalimah Allah yang telah campak pada Maryam. So dia kata kalimah Allah, kalam Allah. Quran kalam Allah, bukan makhluk. Isa? Dia cakap itu. Saya kata masalah. Dia tak buka lah ayat tadi, ayat tentang Adam tadi, tentang Isa dengan mak dia. Perumpamaan tadi itu semua tu penjelasan berkenaan kedudukan Isa AS. Tapi oleh kerana dia tak nak tengok sebab turun ayat, tak nak tengok ayat lain. Dan saya perasan juga bila bagi ayat lain selain daripada apa yang dia baca, dia stop, dia reverse. Saya tak tahu ayat ni. Mula confident kan, memang macam confident pakcik ni. Tapi dah kena 3-4 kali kita kenakan dia. Saya tak tahu ayat ni. Macam mana? Tak. Macam mana? Sejak bila jadi Tuhan? Itu Allah Ta'ala yang cakap, bukan kau, kata. Jumpa orang macam ni kan, itu Allah yang cakap, bukan kau. Kau siapa kan? Saya ingat pasal jumpa, saya cerita kat dia tu, yang jumpa geng-geng hakikat dekat Terengganu. Dia kononnya kata, dia kata kalau kita kenal Allah, kita kata dia kun fayakun. Saya cakap dengan dia, bang, tak maaf, ulang balik. Dia kata, yelah, kalau kita kata dia kun fayakun, mana cakap jadi semua. Dia kata, saya kata dengan dia, bang, kita kat badan kita ni ada 2 benda. Ni benda kita, Allah Ta'ala bagi kita kawal. Dengan ni kita dosa. Kau saya ambil pen baling kat orang kan, dosa lah. Tapi benda ni, faham tak? Ini Allah Ta'ala izin kita buat ni. Kat sinilah kita ada apa? Dosa pahala. Tapi badan kita pula ada benda yang tak kawal. Contoh rambut kita tumbuh kan, bulu badan kita, bulu hidung kita, kadang-kadang lupa cabut bulu hidung, tengok keluar bulu ketiak kan, kita tak kawal. Pembesaran benda badan kita kan, tak kawal. Saya kata dengan dia, setelah bercakap kun fayakun kan, saya tanya sikit, saya kata badan kita ni ada benda kita boleh kawal, kita tak boleh kawal. Contoh macam ni kita kawal lah ni, Allah Ta'ala bagi kita kawal, izinkan untuk dekat sinilah akan ada dosa pahala kita. Tapi bab tumbuh badan kita, putih ke, hitam ke, rambut kita hilang ke, rambut kita bertambah debat ke, itu tak ada dosa pahala. Itu memang Allah Ta'ala jadikan tumbuh, kita tak dikawal. So saya kata macam kanser kan, pembesaran sel tak sekata. Sel badan kita tapi membesar melampau-lampau. Yang lain besar dalam beberapa hari, berapa kali ganda, dia membesar beribu kali ganda dalam masa beberapa saat. So dia makan ruang sel-sel lain. Nak perubatan. Saya kata bukan perubatan bang, saya kata. Jadi saya kata cila kuku kita kan tumbuh tiap minggu, kadang lupa nak potong, makan depan pak mentua, nampak kuku panjang, rasa malu kot. Boleh tak kun fayakun, abang stop kuku abang berhenti. Misal anak kena trim, kun fayakun, berhenti kan. Dia macam gagau kan, kedut, kun fayakun. Sebab Allah Ta'ala jadi ada buat benda berkenaan pada Ashabul Kahfi. Diorang tidur 300 tahun lebih. Tapi bangun-bangun tidur tu, perbualan mereka tak rekod dalam Quran. Kam labithtum, berapa lama kau tidur? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Kita tidur sehari atau separuh hari. Kalau betul dah kenal Tuhan, memang jadi setiap hari lah patutnya. Dia cerita macam ni. Kalau jumpa orang macam ni, jangan minta benda bukan. Minta benda macam saya tanya. Kalau minta, ambil pisau toreh, dia toreh tangan dia. Ambil pisau, dia buat. Ambil tangan bakar lighter, dia buat. Memang dia belajar sihir. Untuk tunjukkan kononnya, tengok. Ya nar kuni pada wassalaman alayya, pak bakar. Dia akan buat. Tapi bila saya minta tu kan, dia gagau. Dia macam pejam celik, dia tak nampak. Saya kata, stop dah. Kan misai keluar kan. Pasal Ashabul Kahfi jadi. Bangun-bangun tidur tu kan, kita bangun tidur sehari atau separuh hari. Maksud dia muka dia berubah tak? Tak ada. Baju tak reput tau. Baju pun tak reput. Kalau tidak bangun gerak je kau hancur baju. Sehari apa kau gila ke? Kan, atau kuku panjang cucuk muka kawan. Dekat situ maksud dia tak tua. Soalan sekarang, kalau awak dah tahu
Awak kata kun fayakun, buatlah. Terdiam dia. Duk tenung, pandang kiri, pandang kanan. Tak jawab. Dia pasal kita minta benda yang memang tak boleh buat. Kalau jumpa orang macam ni, jangan minta dia bakar tangan ke, tikam dia akan buat. Torih pisau ni kat tangan, dia akan buat. Tengok dia tarik. Dia akan buat. Tapi bila kita minta macam ni kan, berhenti kan? Pasal benda dah jadi. Pada sudut Allah Ta'ala punya kuasa, ya dah jadi. Ashabul Kahfi tidak tua, walaupun tidur ratusan tahun. So awak kata kun fayakun, kita kata dia kun fayakun, buatlah. Mana Mandalika baru ni duk ketuk-ketuk-ketuk. Apa? Mak Marquez pun melantun tercampak. Dia jatuh 2 kali kot. Dia sampai terkeluar daripada race. Mana ada, gila apa. Nak ketung-ketang hujan makin lebat. 30,000, tapi masalahnya hujan tak berhenti, 30,000 bagi apa? Ini termasuk macam geng-geng sufi yang datang Malaysia. Dia kata kalau baca Ratib Haddad, kampung ni takkan kena musibah, takkan ada perompak dan sebagainya. Patut minta balik duit. Dia datang Malaysia bukan free. TTDI, Taman Tun Dato' Ismail, kumpul duit kot. Masjid Taqwa tu, Masjid USJ. Tak apa, dia tak ajak saya datang ceramah pun tak apa, saya kutuk. Masjid USJ. Dia datang baca Ratib Haddad tu bukan barang. Datang tu untuk baca Ratib Haddad tu. Kalau ni sekian takkan dosa, takkan sekian. Tapi bila kalau ada kena rompak, jumpa balik lah, minta bayaran balik. Sepatutnya jaminan apa ni? Insurans dia bagi kat orang, lepas tu last sekali tak jadi, dia senyap. Macam-macam. Dia banyak time PKP ni kan. Time berlaku COVID ni, banyak kumpulan senyap. Sebab dulu kan dia cakap tak kena wabak, tak kena sekian, habis kau kena satu dunia. Tersenyap-senyap tu orang. Diam tahu. Apa janji hari tu semua senyap je. Allah alam. Tapi pelik lah. Dia basic dia, tajuk tadi kan, benda tu memang tak ada ruang pun untuk cakap. Tapi balik pada asal ikut bahasa, kononnya dia kata dia lupa bahasa Arab ni, kamus bahasa Arab dia karangan kemudian untuk orang ajam. Orang Arab tak perlu kamus. Macam orang Melayu kita. Awak orang Melayu pernah jalan-jalan pergi ke pasar bawa kamus? Orang cakap je, kejap. Mana ada? Dari kecil cakap Melayu kan? Kan ada pakai kamus. Kalau dah exam kita kena buat lah kan, ada kalimah tak pakai. Tapi basic dia harian hidup kita mana pakai kamus. Dalam buat kamus kena bawa 12 jilid. Gila kau nak bawa. Lisan Arab kan yang kecil. Mana? Dah bahasa Arab dulu ada? Sufi ni kemudian. Sebenarnya Sufi ni masuk dalam Islam kemudian tahun 300 Hijrah lebih kurang. Pasal pada asal dia tak wujud. Pasal pada para sahabat ada kecenderungan untuk banyak ibadat. Tapi Nabi tegur diorang. Saya suruh macam Amr bin As punya anak, Abdullah bin Amr. Dan dia puasa tiap hari, khatam Quran tiap hari. Bila sekali tak layan isteri pun. Kalau sekali bila benda tu kan Nabi datang, Nabi tegur dia. Nabi kata, apa kau buat ni? Dia kata, ma uridillah khairah, aku nak baik je Rasulullah. Rasulullah kata, jangan buat. Tu Nabi kata pada dia, tak faham Quran, siapa khatam Quran 3 hari tu sebab dia lah. Yang Nabi sebut tentang puasa Nabi Daud tu, pada dia lah Nabi sebut. Nabi bagi tawaran pada dia, mula sekali 3 hari sebulan. Satu kebaikan dia balas 10, 3 hari 30. Dah macam puasa setahun dah, cukup lah tu. Dia kata, aku mampu lebih. Dia bagi puasa sehari, buka 2 hari. Aku mampu lebih. Dan sekali Nabi bagi puasa sehari, buka sehari. Lepas tu dia kata, aku mampu lebih. Nabi kata, la khaira ala dhalik. Tiada lebih baik daripada itu. Tak ada lagi baik dari itu. Nabi ajar solat, suruh tidur. Dia antara orang yang ditegur. Abu Darda yang tegur dengan Salman Al-Farisi. Sebab kecenderungan, dia tendensi untuk buat benda berkenaan. Itu kita nafikan akan berlaku. Bukan setakat masalah sufi tu. Tak, memang tak ada. Diorang dahulu memang ada kecenderungan. Tapi Nabi tegur, Nabi betulkan balik. Yang tak nak kahwin, yang tak nak makan daging. Ada. Bukan Nabi yang ajar. Nabi diberikan peha kambing, dia kunyah. Jadi tu gigit. Mana ada Nabi letak macam cubit ujung jari je. Makan apa? Makan 3 jari. Kau makan apa? Makan roti boleh lah. Makan nasi 3 jari. Bila nak habis?
Sesudut kan tengoklah pera-pera ni pegang tiga jari kot. Mestilah pegang macam ni. Kerak gitu, tu letak balik. Sahabat lain ambil gigit. Apa? So jadi kecenderungan itu ada, tapi bukan sufi pun. Bukan sufi, tak ada nama sufi. Sepanjang sejarah para sahabat tak ada siapa digelar sufi. Hanyalah bila Islam sampai ke Rom jatuh, Parsi jatuh, ketika tu start. Bila umat Islam bercampur dengan bangsa yang asal bukan Arab, yang masuk Islam, tapi diorang ada mindset lama. So diorang punya mindset tadi dia masuk campur dengan Islam. Keluarlah wada terwujud lah, zikir jamaah lah, zikir kat masjid lah, yang sampai Ibn Mas'ud datang tegur diorang. Nak ceritakan bahawa benda tu bukan daripada asal ajaran Nabi SAW. Simple je. Tapi macam nak buat kan, pasal benda seronok. Orang kata budaya. Kita kata budaya, bab budaya benda lain tak apalah. Macam kita Melayu, bersilat lah. Tak jadi kungfu pula. Kalau sunnahnya kungfu, marah orang Cina, orang masalah juga macam tu. Kan? Awak apa Melayu? Melayu kena apa, tak kisah Melayu ke apa, mesti belajar cara Arab juga. Wrestling. Tak boleh kita. Diorang wrestling kena badan berat, besar. Macam budak Turki kan. Saya ingat waktu kat Yaman, dekat Sudan. Kawan-kawan saya Turki. Diorang tak pandai gaduh. Tapi jangan bagi dia peluk. Kalau dia main wrestling tu, jangan bagi dia peluk. Peluk tak lepas. Kita pula masalah, dia bila peluk kita siku. Tu masalah sikit. Pasal kita, okay, kita ni orang Melayu kita ni gaduh pandai. Dia orang tak pandai gaduh. Dia peluk macam beruang. Dia peluk-peluk gitu, kita pun siku naik. Lepas tu diorang pula lepas daripada peluk tadi, tak ada main siku. Dia tak ada main siku, tak ada. Dia tak boleh.